Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kelas kita akan belajar satu modul yang baru, iaitu modul membaca. Baik, hari ini temanya suluh masa depan. Anda boleh buka muka surat 4 dalam buku teks dengan tajuk dia berkreativiti di alam simfoni. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tunjukkan anda video uh, video pada hari ini. Jadi perhatikan dulu untuk video hari ini. Siapa sangka lagu terbaru Sunyi berjaya membuka lembaran baru buat penyanyi yang semakin meningkat naik, Farid Zain. Lagu itu kian diminati selepas menjadi runut bunyi sebuah telefilm arahan pengarah popular Raja Mukris. Lebih membanggakan, Sunyi merupakan ciptaan penuh Farid dihasilkan pada tahun lalu. Lagu Sunyi ni dia berentakkan pop ballad dan mengisahkan tentang seorang budak yang daripada kecil dia kehilangan mak ayah dia sampai ke besar dia sebatang kara. Maksudnya dia dalam kehidupan dia tu dia rasa kesunyian lah. Muzik video Sunyi baru sahaja disiapkan dan boleh dilayari di saluran YouTube Saudagar Seni. Okey, Alhamdulillah setakat ni lagu Sunyi mendapat sambutan pada para hati pendengar dan juga pada peminat di luar sana. Lagu Sunyi boleh dapatkan di semua platform digital, di YouTube, di semua platform digital lah. Di iTunes, Joox, Apple. Farid ditemui B-Diva selepas mempromosikan lagu terbarunya di Angkasa Puri baru-baru ini. Baik, anda nampak tak video yang cikgu tayangkan sebentar tadi? Baik, apakah video tersebut? Video berkenaan muzik. Baik, bagus Nurin. Okey, baik, yang lain macam mana? Bagaimana? Apa yang anda rasa anda akan belajar hari ini dengan video tersebut? Berita. Okey, baik. Bagus jawapan mengenai pembacaan berita. Tapi hari ini kita lebih fokuskan kepada membaca sesuatu artikel. Jadi cikgu nak anda perhatikan baik-baik mengenai apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi, pada akhir pembelajaran kita nanti, cikgu harap anda dapat melafazkan satu teks bacaan berita dengan sebutan yang betul, intonasi yang tepat, secara lantang. Dan akhirnya juga cikgu harap anda dapat menyenaraikan ciri-ciri laras bahasa rencana berita rencana itu sendiri menggunakan peta Aiting atau peta minda. Baik. Setakat ini semua faham? Faham. Buka buku teks anda pada muka surat 4 dengan tajuknya berkreativiti di alam simfoni. Apa yang anda nampak? Tajuk berita ya, tajuk berita. Jadi, hari ini sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tunjukkan kepada anda bagaimana hendak melafazkan membaca satu teks berita. Jadi, cikgu tunjukkan terlebih dahulu untuk membaca dengan baik, anda perlu ada sebutan yang jelas, intonasi yang betul, kelantangan yang bersesuaian. Baik, bagus. Sekarang anda lihat dulu bagaimana cikgu membacakan sesuatu berita. Cikgu tunjukkan satu contoh. Cikgu ambil pada anda perhatikan perenggan kedua. Anda perhatikan perenggan kedua. Perkataan menurut. Cikgu akan bacakan. Sebentar lagi cikgu akan minta anda untuk bacakan juga mengikut ketetapan yang cikgu akan beri sebentar lagi. Jadi perhatikan betul-betul apa yang cikgu akan baca. Pada perenggan kedua,
Menurut guru penasihatnya, Puan Syahriah binti Abdul Rashid, SP Wins telah menghadiahkan kejayaan kepada Malaysia hampir setiap tahun. Rahsianya ialah komitmen dan kerja keras para ahli dalam rejim latihan yang dijadualkan sepanjang tahun untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran mereka hingga dikagumi seperti pemain profesional. Jelas? Baik, sekarang cikgu akan panggil nama untuk anda bacakan apa yang cikgu akan lafazkan sebentar lagi. Jadi pada tajuk ini, Alunan Perak Orkestra Simfonik Negara. Kita mulakan dengan Amira. Amira dengar apa yang cikgu baca, kemudian Amira ulang semula mengikut cara Amira. Baik, kita mulakan ya. Perenggan pertama, Puteri Negara dari Sekolah Seri Puteri sekali lagi mengharumkan nama negara apabila berjaya meraih anugerah perak dalam 18 World Music Contest 2017 yang diadakan di sini mulai 19 Julai hingga semalam. Amira, cuba Amira. Baik, bagus. Betul. Betul. Seterusnya, Nurin. Nurin, ikut cikgu. Selepas cikgu baca ya. Dalam pertandingan itu, sebanyak 57 orang ahli orkestra simfonik Sekolah Seri Puteri yang dinamai SP Wins telah mempamerkan persembahan terbaik yang melayakkan mereka untuk menerima anugerah perak. Nurin? Ya. Bagus. Baik. Terima kasih Nurin. Seterusnya Suhaida. Suhaida ikut cikgu ya selepas cikgu bacakan. Kegigihan dan pengorbanan yang dilakukan oleh setiap ahli orkestra simfonik ini dalam mengukir nama negara di persada antarabangsa sewajarnya dicontohi oleh semua murid. Suhaida? Ya, silakan. Baik, bagus. Jadi pada hari ini cikgu harap anda boleh membaca dengan secara baik dengan sebutan yang betul, intonasi yang tepat dan kelantangan yang bersesuaian. Jadi ini yang anda akan belajar pada hari ini melalui membaca. Jadi tadi kita dah baca dah berita rencana. Sekarang kita tengok apa itu laras bahasa rencana. Ada 4 perkara. Pertama, ianya bersifat umum. Maknanya dia menerangkan sesuatu itu secara umum. Kedua, apa yang kedua tu? Bagus, terima kasih Nurin. Ia menampilkan idea bagi sesuatu isu. Jadi, tadi kita dah tengok berita yang pertama dengan berita yang kedua. Apakah ideanya dalam isu tersebut? Bagus, berkenaan dengan muzik. Bagus, Haida. Dan ciri yang ketiga, melaporkan sesuatu kepada pembaca secara umum atau terperinci. Apakah yang dilaporkan? Amira, apakah yang dilaporkan kepada anda tadi? Mengenai apa? Bagus, mengenai muzik. Dan akhir sekali, cikgu nak tanya, anda faham ke tidak apa yang anda baca tadi? Anda faham, maknanya gaya bahasanya mudah difahami. Bagus, baik. Jadi itu adalah mengenai laras bahasa ataupun laras berita rencana.
Baik. Terima kasih Cikgu Hafizuddin kerana menjelaskan tentang ciri laras bahasa. Baik, pada bahagian cikgu, cikgu akan lakukan satu aktiviti di mana kamu perlu menonton video tersebut dan memberikan pandangan kamu terhadap dua perkara. Yang pertama iaitu kejelasan suara pembaca berita. Yang kedua ialah intonasi yang digunakan. Baik, cikgu nak kamu perhatikan video ini berkenaan dengan dua aspek yang cikgu cakapkan tadi, iaitu intonasi dan juga kejelasan suara. Baca berita. Boleh mainkan? Gua Musang SMK Cikgu 2 di sini berusaha menyemarakkan budaya dan adat usaha masyarakat negara ini dan kalangan pelajarnya menerusi penubuhan pasukan gamelan Seri Kersani. Jurulatih pasukan Wan Fisur Rahmat berkata, pasukan yang ditubuhkan sejak 7 tahun lalu itu bertujuan untuk memperkenalkan pelajar mengenai seni muzik gamelan yang semakin dilupakan generasi kini. Kita mahu pelajar kenal dengan budaya masyarakat tempatan dan muzik tradisional antara pendekatan yang sangat baik. Pembinaan pelajar dan pasukan ini juga dapat menggila potensi dan bakat mereka khususnya dalam persembahan gamelan. Kami berharap agar pelajar yang menyertai pasukan ini dapat memanfaatkan peluang mempelajari muzik gamelan dengan sebaik mungkin dan ilmu yang diperolehi dapat dikongsikan bersama-sama dengan rakan yang lain. Baik. Kamu dah tonton kan video tersebut? Sudah cikgu. Baik. Boleh cikgu tanya pandangan Hafizuddin? Boleh cikgu. Hafizuddin, apa pendapat kamu? Saya rasa cikgu, baca berita tadi bagus dah. Cuma saya rasa dari segi sebutan dia tak berapa jelas dan ada yang macam contoh macam saya rasa saya dengar tadi pada nama Wan Fisol tu pun dah saya pun dah pelik. Lepas tu dari segi sebutan huruf R dia pun saya tak berapa pasti, tapi sebutan dia tak berapa jelas. Bagus. Okey, terima kasih Hafizuddin. Bagaimana pendapat Suhaida? Saya rasa kan cikgu, pembaca berita ni dia baca terlalu cepat tau. Jadi dia baca tu dia baca secara terus, bukan ada nada, ada nada rendah, macam tu sebab bagi saya dia baca lagu. Saya susah nak faham kalau pembaca berita ni yang ada dekat TV kita tu. Bagus. Bagus pandangan kamu Suhaida. Bagaimana dengan Amira? Pendapat kamu? Pada pendapat saya pun berpendapat seperti Suhaida, iaitu membaca berita itu membaca berita agak laju, jadi suka untuk saya faham dan memahami mengenai perkara yang disampaikan. Betul cikgu. Terima kasih semua atas Laju. pandangan. Sekarang cikgu nak pilih Hafizuddin untuk membaca ayat pertama dan ayat kedua. Dan cikgu nak kamu tambah baik berdasarkan pandangan kamu. Boleh tak? Maksud cikgu tambah baik tu bagaimana cikgu? Tadi kan kamu bagi pandangan dengan sebutan. Ya. Faham tak? Faham? Jadi cikgu nak kamu baca ayat pertama, dua musang dan juga jurulatih berdasarkan pandangan kamu. Cikgu nak kamu tambah baik. Boleh tak? Baik cikgu, boleh cikgu. Okey. Boleh mulakan? Saya mula. Okey. Buat baik. Gua Musang, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Cikgu 2 di sini berusaha menyemarakkan budaya dan adat resam masyarakat negara ini dalam kalangan pelajarnya menerusi penubuhan pasukan gamelan Seri Kersani. Jurulatih pasukan Wan Fisol Wan Osman berkata pasukan yang ditubuhkan sejak 7 tahun lalu itu bertujuan untuk memperkenalkan pelajar mengenai seni muzik gamelan yang semakin dilupakan generasi kini. Baik, Baik. Terima kasih Hafizuddin. Beri tepukan semua. Baik. Sekarang cikgu nak Suhaida pula. Boleh? Baca yang mana cikgu? Ayat ketiga. Bacakan ayat ketiga berdasarkan pandangan kamu tadi. Cikgu nak kamu tambah baik. Baik cikgu. Kita mahu
pelajar kenal dengan benar-benar masyarakat tempatan dan muzik tradisional antara pendekatan yang sangat baik. Pembagikan belajar dalam pasukan ini juga dapat menggiring potensi dan bakat mereka khususnya dalam persembahan gamelan. Bagus. Semua boleh tepukan saya. Kita jelas. Kita kena lihat yang terakhir. Amira, baca ayat yang terakhir. Baik, Cikgu. Kami berharap pelajar yang menyertai pasukan ini dapat memanfaatkan peluang mempelajari muzik gamelan dengan sebaik mungkin dan ilmu yang diperoleh dapat dikongsikan bersama-sama rakan yang lain. Bagus. Semua boleh tepukan pada diri sendiri. Baik, berdasarkan apa yang kamu baca tadi, cikgu akan terangkan tentang teknik membaca berita yang sebenar. Bagian terusnya. Baik, teknik membaca berita ni sebenarnya ada beberapa langkah. Yang pertama, kamu harus membacanya dengan menggunakan nafas ucapan yang tepat dan jelas. Jadi, cikgu perhatikan semua guru-guru cikgu ni menggunakan ucapan yang tepat dan jelas dan bagus. Yang kedua, menggunakan intonasi yang baik dan konsisten naik turunnya. Macam cikgu perhatikan Ahmad Hafizuddin tadi, dia punya intonasi lagi bagus. Okay. Yang ketiga, membaca dengan memerhatikan tanda baca pada ayat. Perhatikan Suhaidah tadi, membaca ada tanda titik kan, bukan usapan sebut kan? Ya, betul. Jadi, dia membaca dengan betul lah. Yang keempat, pandangan kadang ditunjukkan ke arah pendengar. Dekat sini tadi, cikgu tengok kamu semua tak sentuhkan pendengar ni kan? Sepatutnya, sebagai pelajar kita, kamu harus kamu terhadap pendengar juga. Tak boleh asyik fokus terhadap teks yang kamu baca. Yang terakhir, ekspresi wajah harus wajah. Faham tak? Wajah macam mana? Tak, Ego. Macam mana, Ego? Sepatutnya, cikgu, contoh kalau tersebut mungkin wajah yang lebih setia atau bagaimana cikgu? Betul. Betul lah apa yang kamu kata. Wajah-wajah tu bermaksud wajah yang kena dengan situasi. Macam saya dah cakap tadi, sekiranya situasi tadi, muka ada sesuai. Tak boleh muka yang ketawa ke. Semua dah faham? Faham. Faham cikgu? Okay. Mari kita teruskan ke bahagian seterusnya. Okey, baiklah. Hari ini, cikgu akan meneruskan pembelajaran kita mengenai laras bahasa berita rencana. Baiklah, berdasarkan aktiviti yang telah kamu lakukan sebagai bapa bersama dengan cikgu Nuri, kamu sudah sedikit telah memahami dan mengetahui mengenai penyebutan dan intonasi yang betul ketika membaca berita rencana. Pada bahagian ini, cikgu nak membuat satu aktiviti demonstrasi gaya penyampaian berita rencana. Sebelum itu, cikgu nak setiap pelajar akan memilih pulpen, akan memilih kat kunci word-word yang akan cikgu bayangkan, okey? Baik, Ego. Baik, cikgu. Pelajar nampak tak? Kenapa cikgu? Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan mulakan dengan Suhaidah. Kamu hendak memilih nombor berapa? Saya nak pilih nombor 2 cikgu. Nombor 2. Baiklah, Suhaidah, kamu akan membaca berita nombor 3. Boleh cikgu? Baiklah, seterusnya Hafizuddin. Saya nak sulung ambil pertama lah. Nombor 1. Yes. Baiklah, Hafizuddin, kamu akan membaca berita yang pertama. Dan yang seterusnya bermakna Nurin akan membaca berita luar cikgu. Okey. Baiklah. Seterusnya
sebelum kita memulakan pembacaan kita, cikgu akan memberikan norma penilaian cara penilaian tertentu kepada kamu dalam grup WhatsApp. Semua boleh buka grup WhatsApp. Masukkan mengenai berita pada grup WhatsApp, pada kumpulan WhatsApp, okey. Seterusnya, kamu lihat pada borang ini, cikgu telah meletakkan di sini, Nurin akan menilai Hafizuddin, Hafizuddin akan menilai Suhaida, dan Suhaida akan menilai Nurin. Kamu semua faham? Faham. Saya nilai Hafizuddin. Okey, di sini kamu akan menilai mengenai kesalahan penyebutan, ucapan yang jelas, intonasi yang baik serta kelantangan bacaan serta ciri-ciri laras bahasa berita rencana. Okey, baiklah, kita akan mulakan kita punya pembacaan berita yang pertama. Siapa yang akan baca? Saya. Okey, baiklah, Hafizuddin, boleh kamu bacakan? Baik cikgu, saya akan bacakan. Saya mula ya. Baik. Baik. Sabak berenam. Seorang guru menunjukkan kemahirannya menggunakan alat muzik angklung bagi mengiringi lagu Guru Malaysia sempena Hari Guru hari ini. Idi Johan Muhammad Zuhdi, 38, berkata, persembahan alat muzik tradisional itu dipilih kerana ingin mencipta sesuatu yang baharu berbanding hanya mencipta dan menyanyikan lagu seperti sambutan Hari Guru pada tahun sebelumnya. Kepuasan untuk berkarya tidak terbatas. Saya masih juga mencipta lagu, tapi kali ini saya memilih angklung kerana mampu menghasilkan getaran lembut dan memberikan kesan terapi kepada pendengar, katanya. Sudah cikgu? Baik, terima kasih kepada Hafizuddin. Tepuk tangan sikit. Baiklah, seterusnya berita nombor 2. Saya cikgu. Baik, teruskan Nurin. Semula, generasi baharu mungkin tidak mengenali petuang, namun instrumen tradisional itu sudah lama digunakan dalam kalangan masyarakat Melayu. Petuang diperbuat daripada tanduk kerbau yang boleh mengeluarkan bunyi atau gema menerusi getaran udara selepas ditiup, turut berfungsi sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu. Bagaimanapun, petuang atau lebih dikenali sebagai trompet Melayu kini hanya boleh dibuat secara eksklusif pada masa tertentu seperti upacara raja, pertama pengamal atau majlis perayaan. Seorang penduduk Taman Sukil Jasal dekat sini, Rosali Abdurrahmi, tak bertujuan mengambil inisiatif membuat dan memperkenalkan pemula kepada generasi pada bunyi apabila menyadari penglihatan itu semakin kurang pada zaman. Rosali yang dikenali sebagai Pak Uli berkata, bukan digunakan untuk memanggil atau memberi tanda sesuatu maklumat pada zaman orang dahulu. Penggunaannya boleh disaksikan dalam pembangunan planet termasuk alat-alat dan Sri P. Ramli seperti Muja Pak Lana dan Charlie Memang yang membuktikan petuang boleh menjadi alat telepon untuk berkomunikasi. Baik, terima kasih kepada Nurin. Tepuk tangan kepada Nurin. Bagus. Terbaik, Nurin. Seterusnya, untuk yang berita yang ketiga akan dibaca oleh Suhaida. Selamat siang, cikgu. Baiklah, teruskan. Music video penyatuan kali. Tabak baru. Usaha mematamakan alat muzik tradisional diyakini mampu memberikan semangat perbaikan dan menjadi pengadaan yang baik masyarakat di negara Malaysia. Selain berkreatif, ini jangan mengazahi kebenaran yang berkreatif dan seni musik motif menganggarkan kepelbagaian yang dimiliki itu belum diakui sebuah pihak. Dengan berkaitan, seni musik merupakan sesuatu yang istimewa kerana rakyat boleh berpelajari memahami dan mengumpulkan keakhiran dan kebakaran. Baik,
tepuk tangan sikit untuk diri kamu. Okey, baiklah. Seterusnya, di sini kamu telah membaca ketiga-tiga berita ini. Kamu telah menilai berita-berita tersebut. Namun sebelum itu, cikgu hendak kamu melakukan satu aktiviti iaitu dengan membina peta hiking. Kemudian peta hiking tersebut kamu letakkan di dalam kumpulan WhatsApp. Baiklah, masa yang telah cikgu berikan telah tamat. Kamu telah menyenaraikan borang penilaian tersebut, kan? Sudah, cikgu. Betul, cikgu. Betul, cikgu. Baiklah, bagi pembentang yang pertama, iaitu Hafizuddin, penilaiannya adalah Nurin. Boleh kamu membacakan? Baik. Jadi berdasarkan borang penilaian markah ni, apa yang diujarkan oleh Hafizuddin, tiada kesalahan penyebutan. Jadi saya letakkan markah 5. Ucapan yang diujarkan adalah semilang. Intonasi yang digunakan baik sahaja. Kelantangan bacaan saya letakkan markah 4. Jadi yang paling kurang di sini adalah intonasi yang digunakan oleh Hafizuddin. Intonasinya adalah senada sahaja, tiada konsistensi. Jadi ciri-ciri laras bahasa berita rencana yang saya buka adalah gaya bahasa. Boleh kamu uraikan mengenai ciri laras bahasa berita yang kamu jumpa? Gaya bahasanya dia memerlukan pembaca berita tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, cikgu. Baiklah, terima kasih kepada pendengar. Baiklah, terima kasih kepada Nuri. Seterusnya, iaitu pembentang Nuri, kadang-kadang penilai adalah Suhaida. Boleh Suhaida uraikan? Okey, cikgu. Berdasarkan penilaian saya terhadap apa yang perkara yang diucapkan oleh Nurin, tiada kesalahan penyebutan, semuanya baik, kesabaran terbaik, ucapan yang jelas, tetapi terdapat sedikit kekurangan iaitu informasi yang digunakan oleh Nurin. Dan dalam pembacaan itu, saya tambahkan di bahagian baik. Cara saya sebagai rencana ialah belajar mestilah turun naik. Maksudnya, berdasarkan penilaian terhadap Nurin, saya faham bahawa ciri laras bahasa berita rencana haruslah mempunyai intonasi yang baik dan nada yang tinggi dan rendah, bukan hanya membaca sahaja, supaya pendengar tertarik dengan perkara yang diucapkan oleh pembaca berita. Baiklah, terima kasih kepada Suhaida. Seterusnya yang terakhir iaitu pembentang Suhaida, manakala penilaiannya adalah Hafizuddin. Boleh Hafizuddin uraikan? Baik, cikgu. Terima kasih. Saya meletakkan pembentang Suhaida bagi kesalahan penyebutannya pada peringkat baik kerana ada beberapa perkataan yang diujarkan ada sedikit kesalahan ataupun ketidakjelasan lah. Dan perkara itu mempengaruhi ucapannya, di mana saya nilai sebagai memuaskan kerana jika penyebutannya lancar, saya pasti ucapannya pun akan lebih lancar. Intonasinya cemerlang. Berdasarkan penelitian, saya rasa lantunan suara dia pun, lanturan intonasi dia pun memang baik. Dan kelantangan pada tahap yang baik. Tak terlalu kuat, tak terlalu perlahan. Jadi saya rasa pandangan saya mengenai pembentangannya, saya rasa berita ini mempunyai gaya bahasa yang mudah dan lebih bersifat umum. Itu daripada saya. Boleh ke? Baik, terima kasih kepada Hafizuddin. Baiklah, seterusnya kamu telah mengetahui kan ciri-ciri laras bahasa berita yang terdapat pada ketiga-tiga pembentang yang telah dibentangkan oleh Suhaida, Nurin dan juga Hafizuddin. Di sini, cikgu hendak menyatakan secara ringkas ciri laras berita rencana yang terdapat pada ketiga-tiga
berita tersebut adalah bersifat umum, mudah dipahami, digunakan untuk menyampaikan kepelbagaian idea tentang sesuatu isu serta gaya bahasa penulisan menarik yang menjurus kepada tajuk rencana. Terima kasih kepada ketiga-tiga pembaca berita. Tepuk tangan untuk diri kamu sendiri. Cikgu. Ya. Siapa yang menang, cikgu? Siapa yang menang? Di sini cikgu menilai dari segi laras bahasa berita rencana yang telah kamu baca. Pemenang yang cikgu pilih adalah Hafizuddin. Yeay! Baiklah, kamu sudah mengetahui bagaimana untuk membaca laras bahasa berita rencana dengan menggunakan sebutan dan informasi yang betul. Jadi, bagi mengumpulkan kefahaman kamu, cikgu akan menghantar kepada kamu 3 teks kata akhbar dan kamu bebas untuk memilih mana-mana kelihatan teks akhbar tersebut untuk dibacakan dan kamu masih membuat rakaman suara terhadap pembacaan tersebut. Cikgu nak kamu membuat peta minda berdasarkan ciri-ciri laras bahasa berita rencana mengikut kefahaman kamu. Dan cikgu dah hantar sekarang kelihatan teks akhbar beserta dengan peta minda untuk menjadi panduan kamu. Jadi semua boleh buka bulan masalah ini. Very good. Masa 5 minit sahaja untuk kamu mempersembahkan hasil tugasan kamu. Kamu boleh hantar pada penjelasan ini. Ini cikgu nak menulis Hafizuddin dan juga Amir menghantar tugasan rakaman suara dan juga pertanda yang telah kamu lakukan sebentar tadi. Cikgu, saya hantar rakaman suara dulu, cikgu. Boleh. Kamu hantar suara rakaman kamu dulu dan kemudian boleh disertai dengan peta minda. Okey, Nuri sudah menghantarnya. Hafizuddin dan Amira Izzati. Okey. Sekarang ni, cikgu nak kamu menghantar peta minda. Okey, baiklah. Kamu sudah menghantar tugasan rakaman suara dan juga peta minda. Jadi, marilah kita mendengar laras bahasa berita rencana yang diucapkan oleh kawan-kawan kamu berdasarkan teks yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi. Kita dengar Nuri ucapkan suara dulu ya. Mereka betul ada kekurangan guru tetapi dan itu beberapa keperluan menjaga dan lainnya adalah dapat Baiklah, kita dengar pula. Baik, Hafizuddin rasakan laras bahasa berita rencana. secara terkawal dan bersistem mampu menyumbang ke arah pembentukan dan kemenjangan seseorang pelajar. Okey, baiklah. Kita tengok pula Amira Izzati. Maksud terlihat bentuk atrasan atau huruf. Maksud pelajaran pun juga maksud kami akan bertahap dan menarik kerana dunia itu akan bertuhan kemudian itu selesai dalam anak antara itu berdoa sehat. Menurut ketua pengarah pelajaran dengan kajian pernah dijalankan dan membuka anggota itu dan juga yang dilaksanakan secara pengawal dan bersistem mampu menyumbang ke arah pembentukan dan kemandirian seseorang pelajar. Baiklah, berdasarkan rakaman suara kamu, berdasarkan rakaman suara Nuril, Hafizuddin dan juga Amira Izzati, cikgu dapat lihat bahawa kamu benar-benar menguasai bagaimana membaca laras berkaitan dengan baik serta dengan sebutan dan intonasi yang betul. Syabas cikgu ucapkan. Jadi, betul juga kepada ciri-ciri laras
bahasa berita bencana. Cikgu hendak setiap daripada kamu nyatakan satu hilang masa bencana beserta justifikasi untuk pemahaman kamu. Boleh kita mulakan dengan voice satu dulu? Saya cikgu. Salah satu ciri laras bahasa berita yang saya buka ialah bersifat umum. Kebiasaan ucapan berita ianya bersifat umum. Okey, bagus. Teruskan dengan nama aku. Seterusnya, ciri-ciri bahasa berita terusnya demi jalinan komunikasi, iaitu berdasarkan data tersebut. Jadi, kamu mudah memahami apa yang disampaikan di dalam berita tersebut. Bagus. Ini pula kedua hati sebelum. Bagi saya, ciri-ciri laras bahasa berita rencana yang saya jumpa adalah yang menampilkan pelbagai idea bagi sesuatu isu. Contohnya dalam isu mengenai muzik tersebut telah dibentangkan pelbagai idea mengenai usaha-usaha untuk memperkasakan pendidikan muzik di sekolah-sekolah. Okey, terima kasih semua. Jadi, cikgu hendak kamu pergi ke laman web Menti Mentor yang telah cikgu sediakan. Kamu boleh mengubah QR code tersebut ataupun kamu boleh melayari laman web tersebut dengan kata kuncinya 365-7016. Ayo cikgu, bentar. Sekarang je cikgu. Ya, sekarang. Baiklah, bahan cikgu hari ini mudah sahaja. Hendak kamu nyatakan isi pembelajaran perkara yang kamu boleh pada hari ini. Kamu boleh nyatakan sebanyak mana yang kamu dapat pada hari ini. Baik, cikgu. Okey, cikgu mula ke cikgu. Boleh mula sekarang. Cikgu boleh masuk. Berminit lagi ya. Simpulkan bahawa kamu faham bagaimana untuk menggunakan laras bahasa berbahasa dengan baik. Sebentar dari betul-betul. Kamu tahu ciri bahasa berbahasa seperti mudah dipahami, bersifat umum, dan intonasi dan persesuaian, dan pastinya kamu mempunyai pengalaman pada pertama kali atau kedua untuk membaca teks berita bersama dengan cikgu dan rakan pada hari ini. Ucapkan banyak dan syabas bersama. Kita akan berjumpa lagi pada